Assalamualaikum. Hello guys, apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Bersama saya lagi, Am, untuk membacakan kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini diambil daripada blog-blog tempatan dan ada jugalah yang diambil daripada idea sendirilah, karang sendiri. Tapi yang karang sendiri tu tak berapa nak power lagi. Masih kena berlatih lagi. Jadi pada malam ini aku nak menyampaikan sebuah cerita saja bertajuk Nama Aku Dewi. Jom kita dengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini aku nak kongsikan cerita daripada pengalaman aku sendiri. Macam mana aku boleh kenal seorang wanita yang aku kenal sebagai Dewi. Rasanya cerita ni dah mula masa aku zaman sekolah. Aku selalu mimpi pergi istana atas laut dan jumpa si Dewi ni. Macam-macam dia nak bagi. Perhiasan, emas, permata dan juga senjata. Tapi aku tak pernah ambil lah. Just tengok saja. Selalu jugalah mimpi jalan atas laut dan solat dalam istana tu. Perkenalan aku dengan Dewi ni berlangsung selama 7 tahun. 7 tahun. Dia kenalkan diri sebagai Dewi. Maaf tak boleh bagi tahu nama betul. Sekarang jadi benda yang tak baik pula ya. Permulaan dia aku ingat Dewi ni baik sebab dia suka datang bila aku buat jahat. Dia nasihatkan aku lah. Pernah sekali dia libas aku sebab aku buat salah. Tapi dia selalu jugalah ingatkan aku untuk solat. Dan juga dia selalu ingatkan aku untuk ingat Allah. Setiap kali dalam bahaya, dia akan datang bagi warning. Pernah sekali tu aku kena ganggu dengan penunggu hutan. Dan aku nampak si Dewi ni berlawan dengan makhluk yang ganggu aku tu. Sampailah benda tu lari. Tapi seiring waktu, aku perlahan-perlahan sedar bahawa Dewi ni sebenarnya not sweet as sugar. Dia ni cemburu kalau aku kawan dengan orang lain. Walaupun aku kawan dengan lelaki sekalipun, apatah lagi perempuan, confirm dia akan ganggu disebabkan cemburu. Adalah sekali kawan aku kata, dia mimpi aku ni datang marah dan pukul dia, jerit dekat dia dan cakap jangan jumpa lagi. Tetapi mimpi yang kawan aku rasa tu memang betul dan buat dia takut. Sebenarnya dia mimpi. Jadi aku ni ada masalah kalau nak bercinta atau berkawan, melainkan orang tu betul-betul hati kental dan tak mudah goyah. Dahsyat kan? Mula-mula aku tak syak Dewi ni. Aku tak syak Dewi ni apa. Aku ingat Dewi ni macam saka ke apa ke daripada keturunan aku, mungkin nak jaga aku. Tapi satu hari itulah aku pergi berubat. Dan orang tu kata aku ni ada orang perempuan yang minat. Aku ni pula waktu tu aku ingat perempuan tu manusia lah kan. Salah, rupanya tak. Dialah Dewi, orang tu. Orang tu katalah selagi mana Dewi ni bersama dengan aku, dia akan susah nak bergaul dengan masyarakat dan berat jodoh. Sebab dia nak aku ni jadi hak mutlak dia seorang. Jam betul kalau handsome ni. Jadi nak dijadikan cerita, aku ni bersetujulah nak dipisahkan daripada jin asyik ni, ataupun jin cinta ni lah. Aku dengan ikhlas nak berpisah dengan Dewi ni, jin cinta ni. Lepas berpisah, barulah kisah seram terjadi. Lepas aku jumpa perawat tu lah, malam tu aku mimpi Dewi datang. Tapi kali ni Dewi dah tak cantik macam dulu. Tapi kali ni dia berubah. Dia jadi buruk dan tua. Badan dia pula separuh ular. Rambut dia ular, dah macam Medusa. Jadi aku takut lah. Dia kata dia nak bawa aku pergi ke alam dia. Kemudian dia belit. Dia nak bawa aku ni ke alam dia. Dia belit sampai aku dah tak boleh nak bernafas. Macam tu lah. Aku dah tak mampu nak lawan atau bersuara. Aku hanya mampu bertakbir di dalam hati. Aku yakin tak ada makhluk yang boleh sakitkan kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tersedar, tapi badan masih kaku. Suara tak boleh nak keluar. Perkara pertama aku nampak, yes, ada bayangan hitam. Dia macam aura ataupun asap hitam, tetapi di tepi badan aku. Aku terus pejam mata dan baca apa yang aku tahu. Aku minta bantuan.
Alhamdulillah aku dilepaskan dan aku sedar. Situasi aku ni ibarat mimpi di dalam mimpi. Saban hari aku bergelut duk melawan sampai I had enough. Jadi aku dah tekad. Jadi aku tekad nak dapatkan rawatan bersungguh-sungguh. Bila aku pergi, orang yang rawat tu pula kata benda ni dah lama, susah nak buang. Jadi aku pun cakap lah, Ustaz, buang ajalah. Kalau boleh, bunuh pun tak apa. Sebab dia dah mengganggu. Aku pun dah tak tahan. Dia ingatkan aku solat, dia ingatkan aku buat kebaikan. Sebenarnya, semata-mata dia nak kaburkan pandangan aku ni, yang sebenarnya dia ni bangsa jin yang jahat. Ya, dia boleh mengucap. Tapi, bila tanya maksud, dia gelap. Perawat tu pernah sembelih dia berkali-kali. Somehow, dia ni ada ability untuk sembuh. Aku try lah selotok dengan dia. Memang betul, zaman Nabi Allah Sulaiman, dulu ada perkahwinan di antara bangsa manusia dan jin. Tapi aku ni umat Nabi Muhammad. Dan kau tak boleh bersatu. Kau carilah daripada bangsa kau sendiri. Lepaskanlah aku. Mula-mula dia degil. Dia berdegil. Dia menangis je bila aku pujuk aku nak berpisah dengan dia. Dah lama kelamaan bila aku dah selotok, dah cerita reasoning apa semua, lama-lama dia setuju. Tapi dia minta izin. Dia masih nak menjenguk aku sekali-sekala. Tetapi perawat tu pula kata, okey, boleh, tapi kau hanya boleh tengok daripada jauh. Jangan kacau. Kalau kau kacau, aku bakar kau. Dia setuju. Lepas tu dia minta ganti. Jam, di mana kan ku cari ganti? Perawat tu kata dia boleh carikan pengganti, tetapi datang daripada bangsa kau jugalah ya. Jadi dia tadah tangan dan berdoa. Ikrar pemutus aku lafazkan, maka terpisahlah aku dengan si Dewi ni. Kalau bercinta dengan perempuan manusia ni, paling teruk pun dia simbah kau dengan air je. Tak pun dia lempang kau macam tu ya. Tapi kalau dengan si Dewi ni, dia ugut nak buat balik alam dia dekat laut. Sebab dia ni dikatakan ratu bangsa bunian laut. Dia ni belah-belah area-area Indonesia. Tapi yang muskilnya, macam mana aku yang tak pernah pergi ke sana boleh terjebak dengan dia? Haru hidup. Sampai sekarang, ya, aku boleh nampak dia. Tapi kadang-kadang je lah. Cuma daripada jauh dia memerhati. Aku harap lepas ni mudahlah urusan aku nak cari jodoh. Penat hidup single ni. Sebelum dirawat, pernah sekali tu aku terjaga daripada tidur. Aku nampak ada lembaga sedang isap jari kaki aku. Sakit tau, berdenyut. Terus aku bangun tengih minyak kasturi kijang yang aku beli. Sebab benda-benda yang tak baik ni dikatakan tak suka benda-benda wangi ni, especially bau kasturi kijang. Jadi sunnah Nabi tu jangan dipandang ringan. Kedua, masa aku tengah driving, aku ada dengar bunyi gamelan macam gong dekat Bali, Indonesia tu. Dan tiba-tiba ada bau bunga-bunga. Aku fikir positif lah. Aku husnuzan lah, yang mungkin bau tu datang daripada pokok bunga dekat luar tu. Dan maybe aku letih sangat, jadi aku abaikan until aku nampak si Dewi ni dekat cermin pandang belakang. Tapi relax, benda-benda ni jangan takut sangat dan jangan berani sangat. Tenang-tenang aja. Orang kata aku ni bodoh sebab lepaskan benda yang baik. Tapi siapa yang kata aku bodoh tu lagi bodoh yang sebenarnya. Untuk apa ada benda macam tu? Menyusahkan hidup saja. Cukuplah Allah fitrah manusia dipasangkan dengan bangsa manusia saja. Jin dengan jin lah. Hubungan antara manusia dengan jin tak pernah ada happy ending. Tapi ni bukan cerita Disney kartun apa tu The Beauty and the Beast. Bukan macam dalam cerita tu deh. Cuma dia orang ni ada perasaan juga macam kita. Kita cakap baik-baik, slow-slow, dan jangan guna kekerasan lah kalau boleh. Sebab lagi kita berkeras, lagi dia nak berkasar dengan kita. Jadi sekianlah cerita aku dengan si Dewi ni. Tak ada dah cerita seram lagi lepas ikrar pemutus dibuat. Cuma kadang-kadang tu adalah nampak dia
Tapi taklah kerap sangat. Cuma aku harap dia betul-betul pegang pada janji dia, tak ganggu live aku lagi. Sekian. Itulah dia kisah kita pada malam ini. Satu saja. Walaupun tak berapa seram lah, tapi ada pengajaran dia lah. Sebenarnya kalau kita berdamping dengan jin ni bukanlah benda yang baik. Tak ada happy ending pun. Kan? Uh, tapi saya ada terdengar jugalah yang cakap pasal minyak wangi kasturi kijang tu. Memang apa orang kata apa? Dia punya wangi tu tak pernah try lagi lah. Tapi dengarlah ada ustaz cakap bau tu boleh menghindarkan benda-benda baik. Benda-benda baik, maaf. Menghindarkan benda-benda yang tak elok. Saya tak pernah hidu lagi lah bau kasturi kijang tu. Tak apa, nanti saya cuba beli. Hai, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang dah support channel ni daripada day 1 sampai dah sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalas jasa baik anda semua. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.